Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM. Untuk hari ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Last kita buat adalah tentang pembentukan Malaysia, di mana kat situ kita belajar mengenai idea pembentukan Malaysia, siapa yang bagi idea daripada pegawai barat dan juga daripada penduduk tempatan. Kemudian kita belajar mengenai langkah pembentukan Malaysia, faktor pembentukan Malaysia, langkah pembentukan Malaysia. Lepas tu kita lihat kepada reaksi pembentukan Malaysia. Okey, so hari ini kita akan lihat pula cabaran selepas pembentukan Malaysia. So apa cabaran yang kita hadapi selepas pembentukan Malaysia ni? Jadi jom kita tengok sama-sama untuk tajuk ni, iaitu tajuk dalam bab 6 tingkatan 5. Okey, tumpuan berdasarkan kepada soalan terakhir yang lepas, banyak negeri lebih menumpukan kepada tentang perpaduan. Maksudnya tentang konflik perkauman yang berlaku yang melibatkan peristiwa hitam negara kita pada 13 Mei 1969. Jadi tak semestinya malam ni kalau cikgu tak sentuh tajuk yang lain, kamu tinggalkan. Maksudnya secara tak langsung di sini, untuk tajuk bab 6 tu paling tak, kalau kita tahulah sedikit mengenai cabaran dalaman Malaysia. So apa cabaran yang Malaysia hadapi selepas pembentukan Malaysia ni? Contoh kalau cabaran dalaman dia, kita akan lihat cabaran dari segi bagaimana nak membangunkan sosioekonomi dekat Sarawak dan juga Sabah. Itu cabaran. Sebab kalau kita tengok pembentukan Malaysia tu, dia memang nak membangunkan kawasan Sarawak dan Sabah ni. Jadi cabaran dia bagaimana nak membangunkan kawasan tersebut, sebab kawasan tersebut sangat luas dan besar. Okey, kemudian cabaran dia lagi adalah dalam aspek kepelbagaian ekonomi. Kalau cikgu tulis dahulu at least kita tahulah kalau kita sebut saja tentang cabaran, so kita akan lihat kepada cabaran dalaman kita apa. Iaitu yang pertama adalah untuk pembangunan, bagaimana nak membangunkan pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Sebab dalam pembentukan Malaysia, ini antara perkara yang dinyatakan kat situ, Sarawak dan Sabah akan dibangunkan. Yang kedua ialah memperbagaikan kegiatan ekonomi. Bermaksud kita tidak tertumpu kepada getah dengan biji timah apa benda je. So kita mula perbagaikan kegiatan ekonomi kita. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita nak majukan sistem perhubungan. Ini cabaran lah kepada Malaysia. Dan pengangkutan, sistem pengangkutan, perhubungan dan pengangkutan. Dan yang keempat ialah untuk memajukan sistem pendidikan. Ini cabaran kita, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukan Malaysia ni. Kan? Okey. Ini dalam aspek kalau kita lihat lebih kepada macam cikgu kata cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ni yang melibatkan kita kata pembangunan sosioekonomi dekat Sarawak dan Sabah ni. Kan? Okey. Kemudian kita lihat pula selain daripada itu berlaku juga cabaran dalam saja cikgu sambung, sepatutnya dia ada 3 je tapi saja cikgu sambung kat sini. Cabaran dalam politik. Cabaran politik siapa? Politik yang berlaku di Sarawak. Sebab yang ni kita lihat berlaku ketidakpercayaan. Kan? Pentadbiran kat sini menyebabkan kita kata berlaku sedikit pergolakan politik di Sarawak dan juga cabaran untuk perpaduan kaum. Ini kita kata dalaman dia. Kan, dalaman dia, kalau kita lihat poin utama dia adalah pembangunan sosioekonomi dekat Sarawak dan Sabah. Kemudian cabaran dalam politik di Sarawak, keadaan politik yang berlaku di Sarawak dan juga cabaran perpaduan kaum.
Kan, okey. Fokus kita ialah kepada macam cikgu cakap malam ni, cikgu just nak fokus mengenai part tertentu saja, iaitu mengenai konflik perpaduan yang berlaku pada 13 Mei 1969. Mandangan tajuk ni popular, jadi cikgu fokus kepada tajuk ni. Jom kita lihat apa yang berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969. Okey. Kita tengok bentuk soalan dahulu. Kalau bentuk soalan, biasanya dia akan tanya kita, mengapa konflik perkauman berlaku pada 13 Mei? Itu satu. Mengapa? Maksudnya nak faktor lah ataupun sebab. Yang kedua, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei merupakan titik hitam dalam sejarah hubungan antara kaum negara kita. Mengapa berlaku tragedi ini? Bermaksud ia juga membawa kepada sebab, kemudian atau soalan yang lain, mungkin adanya faktor yang mendorong kepada berlakunya peristiwa 13 Mei. So yang ni kiranya semuanya dia nak sebab dan faktor. Termasuk soalan nombor 4. Nyatakan faktor berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Jadi kita kena tahu faktor. Apa faktor? Apa penyebab dia? Berlaku peristiwa 13 Mei. Jadi kalau kat sini kita kata sebab, kan, berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, dalam kata yang lain ini adalah rusuhan kaum. Okey, apa sebab berlaku benda ni? Kan, jadi yang pertama, kita ingat dulu yang pertama. Apa yang pertama kita ingat adalah ketidakseimbangan keyword kita. Tak seimbang. Apa yang tak seimbang? Mestilah dalam ekonomi dan juga sosial. Itu satu. Yang kedua, kita lihat pada ketegangan. Masa kempen pilihan raya dekat Kuala Lumpur tu, dah berlaku dah ketegangan kat situ. Kan, menyebabkan nanti berlaku rusuhan kaum ni. Kemudian, kita lihat yang ketiga adalah, yang ketiga adalah isu yang digunakan. Masa dia orang berkempen tu, isu yang digunakan ni kita lihat di setengah parti dalam kempen ni, untuk mendapatkan sokongan ni kan, isu ni kita kata isu yang sensitif. Jadi dia menyentuh tentang sensitiviti kaum dan juga keagamaan. Ada beberapa perkara, benda-benda yang sensitif tau, yang kita tak boleh sentuh. Contoh, kalau tentang agama, kita tak boleh. Kalau macam kamu ni muda-muda ni, tiba kamu tak puas hati dengan apa-apa kan, kamu mempelekehkan agama lain, tak boleh. Jadi kita jangan mempelekehkan agama orang lain. Itu satu, itu adalah isu sensitif. Tak boleh. Yang kedua adalah tentang kewarganegaraan. Kita tak boleh juga. Itu adalah isu sensitif tentang kewarganegaraan. Kan? Yang ketiga adalah tentang raja Melayu. Jadi jangan kita duk condemn raja Melayu kita ke apa. Sebab itu adalah isu sensitif. Kita mungkin kena dakwa kalau kita sentuh isu-isu sensitif ni. Dan yang keempat adalah tentang keistimewaan orang Melayu tu. Itu adalah isu sensitif. So kita tak boleh sentuh. Jadi ada 4 benda ni yang kita tak boleh sentuh. Jadi kita lihat di dalam kempen pilihan raya, semasa pilihan raya ni, isu-isu ni telah disentuh. Itu yang kita kata yang membawa kepada bila isu ni disentuh, kita provoke benda ni dekat luar, menyebabkan nanti dia akan menimbulkan, kita kata kita menghasut orang lain. Bila kita hasut orang lain, akan menimbulkan nanti pergaduhan akan berlaku kat situ. Jadi tak boleh. Kemudian kita lihat kepada keputusan pilihan raya umum nanti. Pilihan umum yang ketiga pada tahun 1969 tu, kita lihat kat sini lah, di mana kat sini memanglah orang Cina yang menang, menyebabkan kat sini berlakulah perselisihan sedikit kat sini, terutamanya antara orang Melayu dengan orang Cina. Kemudian PKM mempengaruhi rakyat supaya bermusuhan antara kaum. Ini kita lihat pada waktu ni PKM ambil kesempatan. Kan? Jadi dia buat apa? Dia mempengaruhi rakyat untuk bermusuh antara satu sama lain, antara kaum lah. Kemudian perarakan kemenangan ni. Bila cikgu kata tadi, parti daripada satu sebuah parti Cina ni menang, menyebabkan dia buat perarakan. Dalam perarakan tersebut ada perkara-perkara atau ayat-ayat tertentu yang digunakan yang menyebabkan bila ayat ni didengar oleh kaum lain, menimbulkan kita kata ketegangan kat situ. Jadi perarakan kemenangan yang kita lihat yang tidak terkawal, yang akhirnya menimbulkan kekecohan dan perbuatan
provokatif. Provokatif ni masa saya provoke lah. Kan dia apa tu dia macam-macam lah ayat-ayat yang kalau orang lain dengar nanti macam kita kata kaum lain dengar nanti, kaum lain nanti akan jadi sakit hati. Jadi itu yang menyebabkan yang timbul. Jadi masing-masing ni menimbulkan ayat-ayat yang digunakan ni menimbulkan kemarahan. Itu yang nanti yang menyebabkan apa yang berlaku, inilah dia. Kan rusuhan kaum ni berlaku secara tidak sengaja. Kan sebab dia tak sengaja pun sebenarnya disengajakan juga. Sebab apa? Sebab kita alert dengan isu-isu sensitif kan pada waktu tersebut. Jadi ini sebab kalau ditanya kita kan, paling-paling tak pun kamu ingatlah 4 daripada sini. Apa 4 yang senang kita nak ingat kat sini ialah 1 kita ambil adalah ketidakseimbangan. Kan, ketidakseimbangan dalam apa? Ekonomi dan juga sosial. Kan, kalau kita lihat ekonomi sosial, kita boleh lihat kedudukan taraf hidup. Contoh, kalau orang Melayu hanya duduk kat kampung menjalankan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan. Macam tu. Kalau orang Cina lakukan bisnes ke apa benda dekat kawasan bandar. Kalau orang India pula duduk kat kawasan estate, jadi kita kata buruh ladang di situ. Di sini kita lihat dari segi ekonomi dia dah tak, kedudukan dia dah kita kata dah berbeza dah. Kan jadi menyebabkan nanti dari segi sosial dia pun akan membawa kepada kesan kepada sosial dia. Jadi ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Kemudian kita yang kedua yang kita nak ingat adalah ketegangan. Ketegangan semasa kempen pilihan raya. Ingat ketegangan kempen dalam pilihan raya. Kan. Yang ketiga, kita ingat ketegangan ni, kempen ni kita ingat kepada sentuh isu sensitif. Sensitif ataupun yang berkaitan mengenai keagamaan. Isu tentang isu sensitif dan juga keagamaan. Dan kemudian apa lagi yang kita boleh masukkan kat sini? Yang nombor 4 adalah PKM. PKM kita buat apa? Dia ambil kesempatan kat sini pengaruhi rakyat supaya bergaduh. Pengaruhi rakyat supaya bergaduh ataupun bermusuh. Kalau kita tambah yang kelima lagi, kita mungkin boleh kata perarakan, kita kata kemenangan tidak terkawal. Okay, cikgu bagi satu extra point kat sini. Tidak terkawal. Biasanya soalan ni kalau ditanya kita kan, dia minta dalam 4 markah je. So yang ada sekarang kan cikgu bagi kat sebelah tu adalah 5 kat sini. So kita ingatlah. Yang pertama kita akan ingat ketidakseimbangan keyword kita. Kemudian ketegangan kempen semasa pilihan raya. Kan lepas tu pula apa dia? Apa yang buat ketegangan? Kita fikir supaya kita nak ingat. Okey, ketegangan apa? Ketegangan sebab isu sentuh tentang isu sensitif. Kita sebut isu sensitif pun dah tak apa dah. Dah okey dah. Kan? Lepas tu apa lagi? Kita kata PKM. Kan? PKM pula hasut. Pengaruh rakyat supaya bermusuh. Dan akhir sekali kita tengok perarakan kemenangan tidak terkawal. Itu perarakan. Yang ketidakseimbangan, ketegangan kempen, isu sensitif, PKM dan juga perarakan kemenangan. Itu ini 5. Ini kita kata apa? Ini adalah sebab. Ataupun dalam kata yang lain faktor. Inilah dia jawapan dia. Dah kita ingat yang tu je. Okey. Next kita lihat kepada berikutnya iaitu apa dia? Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. So dia tanya peranan. Apa peranan Mageran? Kat sini tanya dia tanya apa peranan Mageran? Okey, yang ni Majlis Gerakan Negara itu kita kenali dia sebagai ringkasan dia Mageran. So dia tanya mengenai peranan Mageran. Okey, so kita kata Mageran ditubuhkan atas sebab apa? Apa yang menyebabkan, kalau soalan objektif kamu jumpa, apa mungkin dia akan kata penubuhan Mageran di atas kan. Mungkin dia tanya kita macam ni.
apakah perkara ataupun peristiwa yang menyebab ditubuhkan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran ni. So kita tahu peristiwa 13 Mei 1969 ataupun rusuhan kaum 1969 ni yang menjadi sebab ataupun faktor yang menyebab tertubuhnya Mageran. Kan kalau soal objektif dia naik yang tu lah. So kita dah tahu dah. Kan Mageran ditubuhkan disebabkan oleh 13 Mei 1969. Okey. Kemudian satu lagi dia mungkin tanya kita, salah satu usaha menangani peristiwa 13 Mei adalah penubuhan Mageran. Jelaskan tanggungjawab Mageran. Bermaksud kalau tanggungjawab Mageran membawa maksud yang sama. Peranan Mageran. Tanggungjawab, peranan adalah benda yang sama. Ataupun mungkin tanya apa fungsi Mageran? Benda yang sama juga. Kan, yang membawa maksud kepada peranan dia. Okey, kita lihat apa fungsi Mageran. Kalau kat sini kita empat markah je yang dia nak kat sini. So, yang pertama Mageran, keadaan dah huru-hara semasa 13 Mei. Jadi Mageran ditubuhkan adalah untuk mengembalikan keamanan dan juga undang-undang. Sebab pada 13 Mei tu orang dah tak ikut undang-undang dah. Dah bergaduh sebagainya. Kan, bunuh ni rata-rata dah orang bunuh kat sini kan. Pantang jumpa antara kaum. Mesti timbul perselisihan dan melibatkan pergaduhan dan ada hingga yang menyebabkan kehilangan nyawa. Kan tu satu. Mengembalikan keamanan. Yang kedua adalah menentukan kita kata pentadbiran yang licin dalam negara. Menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Yang ketiga adalah mengembalikan keharmonian antara kaum ni. Ya, sebab kita tahu rusuhan kaum memang kaum berpecah belah pada waktu ni. Jadi kita nak kembalikan keharmonian antara kaum ni. Kemudian menggantung sementara penerbitan akhbar. Jadi dia gantung sementara penerbitan akhbar. Sebab apa? Sebab bila suasana dalam keadaan yang tidak aman ni dan masing-masing ni ada kita kata ada sentimen yang menyebabkan mungkin antara kaum ni tak puas hati satu sama lain, menyebabkan mungkin penerbitan dalam akhbar ni akan membawa kepada akan menggalakkan lagi kita kata keadaan yang berlaku. Maksudnya rusuhan yang berlaku. Oleh sebab tu pada waktu ni apa yang Mageran buat? Dia gantung dulu penerbitan semua akhbar. Kan? So bila dah tenang dah okey, baru dia buka balik. Baru dia diterbitkan semula. Dan kemudian dia kuat kuasa Akta Hasutan 1948. So dia kuat kuasakan Akta Hasutan ni dan juga Jabatan Penerangan dia mula menapis berita palsu. Sekarang ni kita ada ni lah macam berita palsu kita ni sekarang ni lagi mencabar bagi kerajaan sebab apa kita ada media sosial kan. Cepat je dia merebak. Kalau dulu tu dia hanya melalui akhbar je. Jadi kalau kita lihat dari segi kita macam berita tu nak tersebar dengan laju tu tak adalah macam kita sekarang. Kita sekarang ni berlaku pukul 2-3 minit, benda tu dah satu dunia dah tahu dah. Kan sebab apa bila orang tweet ke, orang masuk dalam Facebook ke, masuk dalam YouTube sebagainya, jadi semua orang boleh tengok, satu dunia boleh tengok. Jadi ini adalah tugas kan ataupun peranan ataupun tanggungjawab Mageran. Kan kalau kata yang lain, dia boleh jadi tugas, dia boleh jadi peranan dan dia juga boleh jadi tanggungjawab untuk Mageran ni. Okey, jadi apa tugas dia? Okey, cikgu ambil balik kat sini. Satu kita ingat, mengembalikan keamanan. Mengembalikan keamanan. Ingat keamanan. Keyword kita ambil je keamanan. Yang kedua adalah menentukan pentadbiran yang licin. Kita ambil pentadbiran yang licin. Kalau keyword kat sini cikgu ambil adalah pentadbiran. Dan pentadbiran yang apa? Pentadbiran yang licin. Keamanan apa? Nak kembalikan keamanan daripada bergaduh sebelum ni. Okey. Yang ketiga adalah mengembalikan keharmonian. Okey, yang ni kita ambil keyword kita ni adalah keharmonian. Okey, keharmonian. Kemudian kita ambil pula yang berikutnya ialah menggantung sementara penerbitan semua akhbar.
Ya, kalau cikgu ambil kat sini, cikgu akan ambil gantung. Keyword kita, gantung apa? Gantung penerbitan akhbar. Cikgu tulislah sikit penerbitan, takut ini sangat. Penerbitan akhbar. Okey. Kemudian kita kuat kuasa Akta Hasutan 1948. Ya, tugas Mageran, dia kuat kuasa Akta Hasutan 1948. Kemudian Jabatan Penerangan pula, dia tapis berita palsu. Yang ni kita ingat Akta Hasutan pun dah cukup. Yang ni pula kita kata Jabatan Penerangan. So apa Jabatan Penerangan buat? Dia tapis berita palsu penerangan. Okey. Jadi ini kita kata adalah ni kita lah adalah yang kita perlu ingat kalau ditanya mengenai tugas Mageran. So apa tugas Mageran? 1, kembalikan keamanan. 2, menjadikan kita kata pentadbiran yang licin. 3, mengembalikan keharmonian. 4 adalah menggantung penerbitan akhbar. Kemudian 5, dia buat apa? Akta hasutan. Dan yang ke-6 ialah Jabatan Penerangan. Dia buat apa? Dia menapis berita palsu. So ada kat sini, kita ada 6 kat sini. So kalau dia nak 5, dia nak 4 kat sini. So mana-mana daripada 4, kamu akan dapat markah kat situ. So ingat ini Kalau kita nak ingat, kalau kita nak hafal dulu benda-benda berdasarkan ini dulu. Supaya dari segi fakta, sebab ini adalah fakta. Fakta tu memang dah ada di dalam tangan kita sekarang. Okey. Next kita pergi kepada ini sama kebetulan benda yang sama. Okey. 2 anggota Mageran. So senaraikan 2 anggota Mageran. Kan? Adakah soalan ni akan keluar? Cikgu tak pastilah sama ada soalan ni akan keluar ke tidak kan. Cikgu cakap berapa? Okey, bab 6 ni bab 6. Okey, Syamina dah cakap dah ini adalah bab 6. Okey, jadi ini jadi kita tengok jugalah seimbas selalu. Siapa ahli Mageran ni? Okey, sebab ahli Mageran ni dipengerusi oleh Tun Abdul Razak. Jadi Tun Abdul Razak Husin. Kemudian yang terlibat di bawah dia adalah pegawai perkhidmatan awam, kemudian pegawai tinggi polis dan juga pegawai tinggi tentera. Ini antaralah ahli-ahli yang terlibat dalam Mageran. Okey, jadi itu jadi yang penting kita ingat ni, satu adalah sebab apa 13 Mei berlaku. Itu satu pertama yang kita kena ingat. Yang kedua adalah kita ingat tugas Mageran. Apa tugas Mageran dekat sini Ini yang wajiblah yang bagi cikgu kalau untuk tajuk ni yang perlu kamu ambil tahu mengenai rusuhan kaum ni. Okay, next. Kita pergi kepada yang berikutnya. Kita akan lihat dari segi berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimana pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita. So, apa negara, yang dilakukan oleh Malaysia pada waktu ni untuk mengatasi, kita kata, konflik perkauman di negara kita. So, kita lihat dahulu kepada yang F1, F2, F3. Satu, kita tengok dia isytiharkan darurat. Kita ingat keyword ni dulu. Kan? Apa yang pemerintah Malaysia buat untuk atasi konflik ni? Kan? So, bagaimana pemerintah Malaysia buat untuk atasi konflik ni? Yang pertama ialah isytiharkan darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, macam cikgu cakap tadi, kita ada Majlis Gerakan Negara Mageran tadi. Kan, kita ada 2 tadi, Mageran tadi. Kalau kamu tak ingat nama Majlis Gerakan Negara, nama penuh dia, kamu sebut Mageran pun kamu akan dapat markah. Kan? Tapi betul lah Mageran. Kemudian yang ketiga ialah kita akan lihat dari segi apa? Peranan raja. So kita kena ingat 3 item ni dulu. Yang pertama, apa yang perlu kita ingat yang pertama cikgu sebut tadi, ialah yang pertama kita ada darurat. Ingat dulu tentang darurat, isytiharkan darurat. Kan? Yang kedua ialah kita ada Mageran. Dan yang ketiga adalah kita akan lihat kepada peranan raja. Maksudnya apa raja buat kat sini? Kan? Apa yang raja seru kepada rakyat pada waktu ni? Okey. Baru kita akan lihat kepada, kalau tengok soalan dia nak 8 markah. So kita sebut saja ketiga ni, kita dah dapat 3 markah dah.
So mana kita nak cari lagi 3 markah lagi? Kita nak cari lagi 5 markah lagi. Kan kita akan cari daripada huraian di bawah dia. Siapa yang isytiharkan perintah darurat ialah yang di-Pertuan Agong. Ingat, darurat yang isytiharkan adalah yang di-Pertuan Agong. Bila darurat diisytiharkan bermaksud perlembagaan digantung ataupun parlimen ditangguhkan. Tak boleh diadakan persidangan pada waktu ni. Kalau kita dalam keadaan darurat. Sebab tu bila hari tu masa COVID kita diisytiharkan, kita berada dalam darurat kan, diisytiharkan Malaysia ni sebagai darurat masa kes naik dulu. Jadi sidang parlimen tak boleh diadakan pada waktu tersebut. Kan, jadi kalau kita lihat kalau darurat, perlembagaan dan juga parlimen ditangguhkan. Perlembagaan pun digantung kat sini. Kemudian apa lagi? Dia akan wujudkan pusat perlindungan bila waktu darurat ni. So pada waktu ni kalau kita sebut darurat je, kamu ingat dia mesti ada perintah berkurung. Perintah berkurung ni dia hanya waktu-waktu tertentu saja dia boleh keluar pada waktu ni. Kan, dan kemudian dia susun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Okey, ini banyak lah tapi cikgu tak, kita nanti cikgu akan keluarkan poin apa yang kita senang nak ingat. Dan kemudian semua berita ditapis kan, dan kemudian mangsa rusuhan nanti akan dipindahkan dekat pusat perlindungan ni. Okey. Jadi biasanya di bawah darurat ni kita ingat, tak perlu kita nak ingat semua. Kita ingat yang mudah sahaja. So di bawah darurat, apa yang perlu kita ingat di bawah darurat ialah kita ingat yang di-Pertuan Agong. Bermaksud kat sini yang di-Pertuan Agong yang akan isytiharkan darurat. Kita katalah pengisytiharan darurat yang dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Kalau kamu bagi jawapan ni kan, jawapan ni sebenarnya darurat, kamu akan dapat 1 markah kat sini dan Agong, kamu dapat 1 markah kat sini. Kan? Kalau katalah kamu tak ada perkataan darurat, kalau kata kamu dah kata pengisytiharan darurat, full stop, mungkin kita kata pengisytiharan darurat dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Maksudnya yang ni nanti dah jadi ulangan lah dekat darurat yang F1 tu. Tapi katalah kamu buat ayat H1A tu, kamu terus dia menjawab macam tu. Contoh, pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita dengan pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Contoh, kamu terus macam tu, kamu tak ada perkataan darurat. Bermaksud kamu dapatlah darurat tu 1, yang di-Pertuan Agong 1. Tapi kalau kamu kata pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita dengan mengisytiharkan darurat full stop. Kan, pengisytiharan perintah darurat ini dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Bermaksud yang ayat kita yang kedua tu untuk darurat yang H1A tu dia akan jadi ulangan. Kan, dan kemudian baru dapat markah untuk yang di-Pertuan Agong. Okey. Satu kita ingat yang di-Pertuan Agong sebab dia yang akan isytiharkan darurat ni. Okey, yang kedua ialah kita kata ambil je parlimen tangguh. So kini parlimen ditangguhkan. Ataupun kita kata undang-undang perlembagaan ni digantung. So cikgu takutnya kamu salah menyebut perlembagaan digantung, kamu tersebut apa ke sebagainya kan. Kita ambil yang parlimen tu. Parlimen ditangguhkan. Kan, maksudnya dia tak boleh adakan persidangan parlimen pada waktu ni. Okey, parlimen tangguh. Okey, yang ketiga yang kita nak ambil adalah kuat kuasa perintah berkurung. Kalau darurat je biasanya memang akan ada perintah berkurung. So ada perintah berkurung. Kan? Yang keempat, mana yang kita rasa yang kita senang nak ingat lagi? Kan? Mungkin kamu kata wujudkan pusat perlindungan. Kan? Mungkin kamu rasa kamu nak bagi apa tu, semua berita ditapis. Kan? Terpulang. Kalau kita rasa semua berita ditapis, kita ambil semua berita ditapis. So kita dah ada 4 bawah dia. Kan? Sebenarnya 3 campur 4 yang kita hurai kat bawah ni, kita dah dapat 7 dah pun. Daripada 8 markah. Tapi tak cukup lagi lah sebab kita maksimum dia 8 markah kan. Lainlah kalau kita bagi wujudnya pusat perlindungan ke apa, so kamu dah dapat dah untuk full mark. Kan? Katalah kita tengok tadi tentang Mageran. Mageran tadi kita tengok tadi kan, apa tugas Mageran tadi kan. Kalau kita boleh ingat balik tugas Mageran yang kita belajar tadi mengenai fungsi, mengenai peranan dia, mengenai tanggungjawab dia, mengenai tugas Mageran tadi, kita keluarkan balik kat sini. Contoh mana tadi? Mengembalikan keamanan,
menentukan pentadbiran yang licin, menggantung semula penerbitan semua akhbar, kemudian kuat kuasa akta hasutan dan jabatan penerangan menapis berita palsu. Jadi yang ni kita gunakan balik point yang tadi yang kita ingat tadi. So yang ni kalau macam kita kata ke tadi kita nak jadikan dia apa yang kita nak masukkan kat dia. Tadilah kita kata iaitu nak mengembalikan keamanan. Kemudian apa pentadbiran dia? Pentadbiran dia licin. Lepas tu apa lagi? Kita kata gantung akhbar, gantung penerbitan. Kan? So yang keempat apa? Yang keempat kita kata dia kuat kuasa akta hasutan. Kemudian jabatan penerangan. Jabatan penerangan buat apa? Dia tapis berita palsu. So itu 5 poin yang tadi kita dah ingat dah pun. So kita boleh tulis balik, hurai balik di bawah margeran. Okey. Next kita lihat kepada perintah raja. So apa perintah raja? Iaitu kita tengok kat sini Sultan menasihati rakyat menjaga keamanan Sultan Perak. Jadi Sultan Perak nasihati rakyat. Jagalah keamanan. Kemudian penubuhan jawatan kuasa muhibah di Perak. Kemudian merayu penduduk agar bertenang. Kan? Dan akhirnya raja juga pinta rakyat supaya patuh peraturan. Jadi kalau peranan sultan ni kita lihat lebih kepada apa seruan sultan. Sultan minta rakyat buat apa? Jadi yang pertama apa yang sultan minta adalah dia nasihat rakyat supaya jaga keamanan. Dia bagi nasihat. Yang kedua kita lihat adanya ditubuhkan jawatan kuasa muhibah. Kan tu. Kemudian yang ketiga kita lihat minta rakyat supaya apa? Minta rakyat supaya bertenang. Dan yang akhir sekali minta rakyat untuk patuh kepada undang-undang. Minta rakyat patuh kepada undang-undang. Jadi ini kalau kita lihat, so kita ada 3. Di bawah ni dah berceretek dah banyak sangat dah. Paling-paling tak kalau kamu ingat huraian di bawah dia 2 pun, kamu dah dapat 6, 7, 8, 9. Dah 9 markah. Kan? Kalau tak ingat 4 yang cikgu bagi kat dalam ni, yang cikgu ada 5 pun, kan? Kamu boleh ingat 2 je. Contoh bila kita bagi jawapan kita, dia akan jadi macam ni. Pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita dengan melaksanakan darurat. Contohnya tu 1 markah. Darurat ini diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So kita dapat markah kita yang kedua. Dan apa lagi kita ingat? Dengan adanya darurat maka kita kata dikuatkuasakan perintah berkurung. Dah, kita ingat itu je. Kita ingat darurat diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong dan pada waktu ni kan perintah berkurung dikuatkuasakan. So kita dah bagi yang tu. Jadi sekarang kita dah ada 3 markah kat sini. Kan? Lepas tu kita pergi pula poin itu. Selain itu, margeran ditubuhkan ataupun majlis gerakan negara ditubuhkan. Markah kita yang keempat. Kan? So kita akan kata pula margeran, fungsi kita ambil fungsi lah. Tugas margeran ni adalah untuk mengembalikan keamanan. Contohnya markah kita yang kelima. Margeran juga adalah tugasnya juga adalah untuk dengan apa tu kita kata berperanan menggantung kita kata penerbitan semua akhbar. Kita ingat 2 ni je contohnya kan. So kita dah dapat 3 lagi kat sini. So kita dah ada 6 dah kat situ. Kita tambah pula dengan peranan raja. Apa peranan raja buat? Nasihat rakyat supaya jaga keamanan. Kan? Kemudian kita kata apa lagi? Mungkin kita akan ambil dia nasihat juga rakyat supaya apa? Bertenang. So kita dapat kat situ jadi 3 lagi. Jadi 3 dah cukup 9. So secara tak langsung kamu dah boleh ni pun. Kalau kamu rasalah banyak sangat ya macam cikgu keluarkan 4 ni untuk kamu nak ingat, paling-paling tak pun kamu ingat dalam 3 poin ni 2 di bawah setiap 1 poin. So kita akan ada stok kita, lebih kurang kita akan ada 9 poin kat sini ataupun 9 jawapan kat sini. Kalau 9 jawapan kita ada kat sini, so kita dah pun exceed 1. Kan kita dah lebih daripada 1. So bolehlah kita dapat full mark untuk sini. Ingat ini
apa yang Malaysia buat untuk atasi konflik perkauman dekat negara kita. Jadi ni isytihar darurat yang pertama, ingat dulu yang utama cikgu cakap tadi. Isytihar darurat, tubuhkan mageran dan juga peranan raja. Apa yang raja buat. Kan? Okey, ini 3. So untuk cara kita Malaysia nak atasi konflik perkauman kaum. Okey, kita lihat pula soalan yang berikutnya. Nyatakan 2 sebab perpaduan menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Okey, nyatakan 2 sebab. Kenapa kita kata perpaduan ni jadi cabaran utama kepada kita? Kita ingatlah perpaduan. Kita mestilah melibatkan masyarakat yang berbilang kaum sebab kita ada masyarakat yang berbilang kaum. Seperti apa kan cikgu selalu sebut sebelum ni. Kalau kita sentuh je berkenaan mengenai masyarakat berbilang kaum, kamu bagilah jawapan seperti Melayu, Cina, India. Tak perlu nak kata Melayu, Iban, Bidayuh ke apa benda, tak apa. Kamu start dengan Melayu, Cina, India pun dah cukup dah sebenarnya. Kan, yang melambangkan masyarakat kita berbilang kaum. Kan, kemudian apa lagi? Kita ada budaya kita yang berbeza. Orang Cina ada budaya dia, Melayu ada budaya dia, Cina ada budaya dia, etnik-etnik dekat Sabah Sarawak apa ada budaya masing-masing. Kan? Kemudian kalau kita lihat lagi, apa sebab perpaduan kaum menjadi cabaran kita? Sebab jarak. Semenanjung dengan Sarawak dengan Sabah ni jauh. Jarak pun menjadi salah satu faktor utama yang membawa kepada kita kata sebab perpaduan kaum ni menjadi cabaran kepada kita. Jadi ini mengenai perpaduan kaum. Kan, sebab kenapa kita boleh fikir secara logik kita juga. Kenapa perpaduan kaum ni menjadi cabaran? Kita masyarakat berbilang kaum. Contoh Melayu, Cina, India. Lepas tu kita juga punyai budaya agama apa benda yang berbeza. Kan, lepas tu jarak juga antara Semenanjung dengan Sarawak dengan Sabah yang jauh. Itu menjadi antara faktor-faktor lah yang penyebab kepada kenapa perpaduan ini menjadi cabaran kepada kita. Okey, next soalan yang berikutnya tentang rukun negara. Cikgu tengok ada termix up sikit kat sini sebenarnya. Iaitu rukun negara ni kita lebih sentuh nanti dalam bab yang berikutnya. Bab 7. Rukun negara disentuh sikit je kat sini. Tapi yang banyak yang sentuh adalah dalam bab yang berikutnya iaitu dalam bab 7 nanti. Jadi cikgu skip dulu tentang rukun negara ni. Kita terus pergi kat tempat lain. Okey, ini pun rukun negara. Okey. Kita tengok kepada, okey. Ini pun sama sebenarnya daripada bab 7. Cikgu pun ni macam mana bab ni boleh, buku ni, tajuk ni boleh berada dalam bab 6 ni. So cikgu skip kat sini. Okey, terdapat situasi negara yang agak membimbangkan keamanan negara pada hari ini. Okey, ini kita tengok lebih kepada soalan kebat dekat sini. Kan? Sebab kat sini kata pelbagai situasi negara yang agak membimbangkan keamanan dan keharmonian negara pada hari ini. Beri penjelasan anda. So apa situasi negara ni yang agak membimbangkan? So kita fikirlah apa yang membimbangkan dari segi keharmonian dengan keamanan dan keharmonian negara. Mungkin kita kata politik kita. Keadaan politik kita kucak-kacir sikit. Contoh kan kita kata keadaan politik kita kucak-kacir. Sebab apa? Sebab kalau dia bagi huraian kat sini sebab ahli politik berebut jawatan. Kan? Itu satu yang pertama. Kan? Kenapa negara kita membimbangkan situasi itu membimbangkan kita, keamanan dan juga keharmonian. Yang kedua, kita lihat daripada serangan wabak penyakit. Ini soalan kebat untuk wabak penyakit. Contoh sekarang kita alami COVID-19. Kan itu. Okey. Yang ketiga, kita ambil kepada kelemahan sistem demokrasi. Kenapa? Kita lihatkan ni perwakilan parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya berpecah belah. Kan ada yang lari tukar parti lah apa benda sebagainya kan, lompat parti sebagainya. Jadi kita lihat perwakilan parlimen yang dipilih oleh rakyat ni berpecah belah. Dulu dalam parti ni tiba-tiba je kan dia memang menang lah pun. Tiba-tiba dia lompat parti. Bila dia ramai-ramai lompat parti menyebabkan parti yang sebelum ni kalah dalam pilihan raya, parti tu pula naik jadi pemerintah ke apa. Contoh macam tu. Kan? Ini yang kita kata lompat parti sebagainya. Kemudian kita tengok pula kepada institusi raja dipertikaikan.
Ini sebenarnya tadi cikgu kata tadi, raja merupakan isu sensitif tapi ada orang mempertikaikan institusi raja, tak boleh. Macam mana? Dengan menghina institusi raja. Walau bagaimana raja sekalipun, kalau kita kata raja tu, raja apa kerja dia, dia tak buat apa pun cikgu, yang jalankan pentadbiran Perdana Menteri ke apa benda sebagainya. Kita kena ingat, raja kita adalah ketua negara. Memang yang jalankan pentadbiran adalah Perdana Menteri semua. Tapi kalau dia nak buat apa-apa keputusan, dia mesti dapat kelulusan juga daripada raja kita. So raja di sini tunjukkan raja juga memainkan peranan yang sangat penting. Kan contoh macam darurat tadi. PM tak boleh isytiharkan darurat. Yang boleh isytiharkan darurat siapa? Yang di-Pertuan Agong. Dia kalau dia nak PM nak isytiharkan darurat, dia mesti berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong, mesti memohon kan supaya nak diisytiharkan darurat. Kalau mohon tak diperkenankan, maka tak diisytihar. Tapi kalau diperkenankan, maka baru akan diisytiharkan darurat tersebut. Okey, yang kelima adalah disebabkan oleh ancaman pengganas. Yang ni kita lihat dari segi pencerobohan luar. Kan contoh kita boleh bagi macam kes Lahad Datu tu. Kan pencerobohan luar ni kita boleh bagi peristiwa yang berlaku dekat Sabah, iaitu dekat Lahad Datu Sabah. Kan pencerobohan daripada kaum Sulu tu. Okey, kemudian apa lagi masalah lagi adalah masalah jerebu. Bila dulu sekarang ni kita lebih kepada COVID lah. Kalau dulu kalau masalah jerebu ni kan ada pembakaran hutan secara terbuka dekat Indonesia sebagainya, menyebabkan jerebu teruk berlaku dekat negara kita. Sampai ada masanya kita terpaksa kena cuti. Kan sebab apa? Sebab dia punya indeks bacaan dia tu terlampau tinggi. Boleh membawa masalah kepada kesihatan kita. Dan kemudian yang ketujuh adalah dadah, isu dadah, ancaman dadah. Sebab Malaysia ni menjadi pusat pengedaran dadah dekat dunia. Masa kita ni sebenarnya disebabkan kemajuan yang kita ada semua menyebabkan kita menjadi transit sebenarnya kan untuk edarkan dadah. Ini satu cabaran kepada kita. Bagaimana kita nak atasi masalah dadah ni. Jadi ini kita lihat ini antara situasi negara yang membimbangkan ataupun kita kata yang boleh mengancam keamanan dan keharmonian kita pada hari ini. Satu, keadaan politik kita yang kucak-kacir. Yang kedua, disebabkan oleh wabak penyakit. Yang ketiga, oleh sistem demokrasi kita yang lemah sikit kat sini. Kan kita okey mantap, cuma kelemahan dari segi pelaksanaan itulah. Yang keempat adalah mempertikaikan institusi raja kita. Kan yang kelima, ancaman pengganas. Yang keenam, masalah jerebu. Yang ketujuh, ancaman dadah. So, kamu boleh ambil dahulu dia punya F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7 ni. So, paling tak kat situ sebenarnya kita dah ada 7 perkara yang membimbangkan kita. Iaitu satu, politik. Kita kata kucak-kacir. Kalau cikgu tulis kat sini lah, cikgu ringkaskan lagi untuk kamu. Yang kedua, wabak penyakit. Yang ketiga ialah kita kata kelemahan sistem demokrasi. Kelemahan dia apa? So kita lihatlah kat situ perwakilan parlimen yang dipilih oleh rakyat tu berpecah belah. Kemudian apa lagi? Pertikaikan institusi raja. Kemudian yang berikutnya ialah institusi raja, kita ambil kepada ancaman pengganas. Kamu tulis je macam mana yang cikgu buat kat sini, at least lepas tu kamu baca je point ni dahulu. Kan, kemudian masalah jerebu. Dan akhir sekali adalah ancaman dadah. Masalah jerebu kalau kamu nak urailah sebenarnya masalah jerebu. Mungkin kita kata masalah jerebu ni yang kita kata akan yang kita mengancam kesihatan kita. Boleh juga kalau kamu nak urai yang tu pun tentang masalah jerebu. Yang penting kita tahu dulu dia punya isu dia. Apa ancaman-ancaman yang ada dekat sini. Okey? Okay, jadi itu kalau kita lihat ada 7 ancaman tu kat situ. Soalan yang lain mungkin dia tanya kita dalam bab apa
bab 10 pun. Bab 10 mengenai yang tu tentang masalah global dunia juga kan. Malaysia dengan dalam persada dunia sebagainya tu, jawapan ni sebenarnya kamu boleh simpan juga untuk bab 10 nanti. Kan? So kita ambil dulu jawapan ni, kalau soalan ni kita tengok ada je relevan je, kita boleh pakai dia di mana-mana yang kita rasa kita boleh pakai. Jadi ini isu dia. Ya. Kalau macam bencana alam boleh dikaitkan cikgu? Yang membimbangkan keamanan dan keharmonian. Okey, bencana alam, contoh okey yang berlaku sekarang kan macam bencana alam kan. Adakah dia akan membawa kepada keamanan, membimbangkan keamanan kita? Dia mengancam keamanan tak kalau bencana alam? Kita fikir tu je. Cikgu tanya kamu, kamu rasa bencana alam tu dia akan mengancam keamanan negara kita tak? Tak. Mengancam kot cikgu. Macam baru-baru ni banjir tu. Okey. Kan kalau kita tengok banjir tu berlaku secara, boleh kata-kata secara besar jugalah berlaku kan. Kalau kita tengok dekat Shah Alam apa benda sebagainya tu. So sebenarnya kita nilai macam ni. Adakah ia boleh mengancam keamanan? Contoh kan, bila masa berlaku banjir, apa berlaku kat Shah Alam? Contoh, kita tengok dalam media sosial, Maidin di apa? Di apa kita panggil? Dirompak lah habis cerita kan. Orang buka Maidin kan. Orang buka apa tu Maidin, lepas tu orang masuk dalam Maidin, kedai Maidin tu orang ambil semua barang-barang, makanan lah apa benda sebagainya. Adakah ia mengancam keamanan? Cikgu tanya itu je. Ancam tak? Tak cikgu. Bagi cikgu dia ancam keamanan kat situ. Dia mengancam keamanan apabila apa? Dah jadi porak-peranda apabila kedai-kedai telah dirompak macam tu. Macam keadaan darurat sangat dah pada waktu tersebut. Orang tak ada makanan, jadi orang pergi rompak Maidin. Contohnya kepada waktu, walaupun kita kata Tuan Maidin kata okey dia halalkan, dia ni kan benda tu, apa benda tak akan su apa-apa sebagainya. Tapi yang cikgu nak nyatakan kat sini, keadaan tu sampai membawa kepada akan mencetuskan huru-hara berlaku dalam negara kita. Bila mencetuskan huru-hara tu maksudnya dia membimbangkanlah keamanan pada negara kita. Sebab dia keamanan dan keharmonian. Okey, kalau keharmonian ni dia akan lebih kepada kita punya perpaduan. Kalau keamanan ni kita akan tengok dia sebagai global sikit. Sebab tu macam wabak penyakit tadi. Adakah wabak penyakit ni akan mengganggu, membawa kepada kebimbangan dari segi keamanan negara kita? Ya, kalau katalah ramai rakyat negara kita ni ditimpa di apa tu, ramai sangatlah sampai kerajaan tak dapat nak kontrol kita kata penularan wabak apa tu pandemik ni kan. So apa akan berlaku? Negara kita akan lumpuh tau. So maksudnya akan membimbangkan, akan membawa kepada ketidakamanan akan berlaku dalam negara kita. So sebab tu kita tengok kat sini wabak penyakit, okey. Ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi kat sini. Kan? Itu sama jugalah kalau raja. Kita mempertikaikan raja, akan berlaku bergaduh nanti. Mungkin bergaduh antara orang Melayu orang Cina. Mungkin orang Cina kata nanti, kenapa dia nak jadikan raja sebagai ketua dia pula? Kan raja ni adalah raja Melayu, tak boleh. Walaupun kita raja, kita adalah raja ni memang raja Melayu. Institusi ni memang raja Melayu. Tapi kita kena ingat satu hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedua-dua ni berada di bawah raja. So raja yang jaga kepentingan sah semua kaum ni. Kan dia yang jaga. Kan berada di bawah institusi raja. Jadi kita tak boleh mempertikaikan raja ni. So itu kita kata kalau kita tikaikan raja ni mungkin nanti akan menimbulkan kepada huru-hara, pergaduhan antara kaum ke apa benda dan sebagainya. Sebab tu dia jadi isu sensitif. Kalau ancaman pengganas tu apa benda memang kita dah tahu dah. Itu juga membawa kepada apa tu itulah kedaulatan negara kita lah. Kalau masalah jerebu pula sama macam kes COVID tadi jugalah, masalah kesihatan mungkin akan memudaratkan negara kita. Kalau kesihatan penduduk kita tak bagus, so apa akan berlaku? Negara kita pun akan collapse juga kat situ. So kita kena tengok kat situ. Okey. Jadi okey, ada yang tanya cikgu tentang apa? Kedatangan pendatang asing. Okey. Kalau kedatangan pendatang asing, adakah dia membimbangkan bawa pada keamanan? Ya, boleh jadi. Tapi kita kata ni, kedatangan pendatang izin kita kata tanpa izin. Yang parti ni. Pendatang asing yang tanpa izin ni. Jadi kita kata pendatang asing tanpa izin.
parti. Kalau parti pun mungkin kita boleh masukkan jawapan kat sini, ya dia akan membimbangkan keamanan. Sebab apa? Sebab kalau yang masuk melalui Malaysia, yang masuk melalui yang ada dia punya permit apa benda tu, kita kira kepala dia ada berapa. Berapa orang pendatang luar ni, pekerja-pekerja dari luar ni masuk dalam negara kita. So dia punya nilai, dia punya jumlah tu dikira. So kita tahu berapa ramai orang ada. Tapi kalau parti ni yang masuk kat negara kita ni, dia masuk diam-diam. So parti ni banyak dalam negara kita. So mungkin parti ni juga kita kata yang akan menjadi ancaman kepada negara kita. Contoh mungkin kita kata macam kalau kita tengok bila disebabkan oleh pandemik, banyak yang tak bekerja apa benda sebagainya. Jadi macam mana dia nak dapatkan pendapatan dia apa? So pada waktu ni lah mulalah yang ada kes jenayah meningkat sebagainya. Sebab apa? Sebab dah tak ada kerja. Jadi dengan cara apa? Buat rompakan lah. Curilah apa benda sebagainya. Contoh mungkin kes jenayah nanti akan meningkat. Jadi bila kes jenayah meningkat, ini akan membawa kepada ketidakamanan kepada negara kita lah. So boleh. Kan kita ikut yang mana yang relevan. Yang ikut logik akal kita sebab ini adalah mana-mana jawapan munasabah. So kamu boleh masukkan juga jawapan kamu di dalam soalan ni. Kan cikgu semua daripada latihan kan. Ni memang daripada latihan lah sebenarnya. Kan latihan-latihan yang ada ni, okey, ni dia sebab cikgu buat melalui soalan, daripada soalan, so kita bincang jawapan dia. Okey, supaya kamu boleh nampak nanti silap-silap gaya soalan yang kita bincang daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 tu kan, kita akan soalan yang sama kan, soalan yang hampir-hampir nak sama, kehendak soalan dia yang sama. Okey, kemudian kita lihat pula konflik perkauman merencat pembangunan sesebuah negara. Beri ulasan anda. So dia bagi satu statement kat sini. Konflik perkauman merencatkan pembangunan sesebuah negara. Beri ulasan anda. Kita ulaslah mengenai konflik perkauman ni merencatkan. Macam mana dia merencatkan pembangunan sesebuah negara ni? So kita kata apa? Setiap kaum sebab apa? Dia pentingkan kaum dia sendiri masing-masing. So kalau berlaku konflik kaum ni, masing-masing dia jaga kaum dia. Jadi tak adalah keharmonian kat situ. Akan menyebabkan merencatkan pembangunan. Kemudian apa lagi? Semangat perpaduan tak dapat diwujudkan. Sebab masing-masing dengan kaum masing-masing. So macam mana nak wujudkan semangat perpaduan? Kan? Yang ketiga, kita lihat pada kerjasama. Kerjasama atau toleransi antara kaum sukar dibentuk. Kan? So kerjasama atau toleransi antara kaum sukar dibentuk kat sini. Kemudian menjejaskan pelaksanaan dasar pembangunan sebab kita dah tak, keadaan jadi huru-hara kat sini. Jadi nak laksanakan dasar-dasar pembangunan ni memang akan terbantuklah kat situ. Kan, seperti dia bagi contoh kat sini, dasar ekonomi, dasar kebudayaan dan sebagainya. Dan bila tengok negara kita dah tak aman, kan, jadi secara tak langsung pelabur asing nak masuk ke melaburkan negara kita? Dia tak akan melabur lah. Sebab apa? Sebab ia akan menjejaskan. Dia ni nak cari untung je. Jadi kalau negara kita tak aman, dia datang melaburkan negara kita yang tak aman ni. So keuntungan dia mungkin akan terjejas nanti. So kita lihat kat situ pelabur asing dah tak minat. Apa lagi? Kita kata pendapatan negara pun terjejas kat sini. Kan? Dan juga kita lihat kepada ekonomi kita akan merosot lah. Dan akhirnya image kita akan tercalar. Kan? Okey. Kalau kata di sini kan dia nak 8 markah kat sini, kita ada 9 poin kat sini. Seperti cikgu cakap sebelum ni pun, kalau katalah kita ambil kepada fakta kan, huraian, kalau untuk soalan kebat ni huraian lanjutan, contoh dan juga inference. So cuba kita tengok kat sini mana satu inference yang kita boleh ambil. Okey, cikgu tanya kamu, mana inference yang kita boleh ambil kat sini? Boleh merosakkan moral rakyat. Okey. Mana inference yang kita boleh dapat kat sini? Daripada F1 sampai F9. Boleh bagi jawapan dekat ruang rangan chat. Apa inference yang kita rasa sesuai kat sini? Sebelum ni cikgu dah bagi tip kat kamu kan. Inference apa yang kita boleh masukkan kat sini? So apa dia? Yes, bagus. Image Ya. Fatihah. Okey, image negara tercalar kan. Ini kita boleh jadikan dia sebagai inference. Kalau cikgu buat ayat cikgu kat sini kan, kalau kita buat jawapan kita, konflik perkauman
pembangunan sesebuah negara kerana setiap kaum mementingkan kaum masing-masing. Contoh, kalau katalah kita, cikgu ambil F2. F2 ni cikgu ambil F2 dulu. F2 ni cikgu jadikan dia sebagai fakta. Sebab tu cikgu kata sebelum ni, cikgu kata sebelum ni, kalau soalan kebat, sebaiknya kamu peruntukkan 2 atau 3 minit kan. Kamu keluarkan dulu poin kamu dahulu. Contoh kamu kata, okey, pentingkan kaum. Kita tidak ayat perkataan macam tu je, yang mana cikgu highlight tu. Tak perlu kita nak buat ayat yang lengkap macam dia bagi ni. Ada setengah dia buat ayat yang lengkap ni. Kita buat draft jawapan kita, pentingkan kaum. Perpaduan tak wujud. Kita buat macam tu ya. Toleransi suka. Apa lagi? Jejaskan pelaksanaan dasar kerajaan. Kan, contoh dia bagi kat sini kan, dasar ekonomi ataupun dasar kebudayaan. Kan, kemudian pelabur asing tak minat. Kan, pendapatan terjejas, ekonomi pun merosot, imej negara tercela contohnya. Kan, okey, katalah kita dah buat, ini adalah ni kita. Jawapan kita, draft jawapan kita. Pertama kita nak letakkan dulu, yang mana kita letak yang awal dulu, kita tengok dulu. Seimbas selalu. Kalau cikgu nampak perpaduan ni dia besar. Jadi perpaduan tu cikgu jadi payung dia kat atas. Kan, jadi satu fakta dia. Jadi mana kita nak ambil dia huraian dia? Huraian dia apa yang berkaitan dengan perpaduan tu kita boleh masukkan di bawah huraian, di bawah perpaduan. Kat sini kalau kamu perasan ada 2 poin yang berbeza. Satu tentang perpaduan, satu lagi tentang apa? Siapa boleh tangkap? Satu lagi tentang apa? Kalau kita kategorikan 2, satu perpaduan, satu lagi? Ada bagi jawapan tadi? Dasar pembangunan negara. Satu lagi berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi Ya bagus. Ekonomi. Satu lagi berkaitan dengan ekonomi. Jadi, tengok bila cikgu buat macam ni, yang ni adalah fakta. Katalah ini adalah fakta satu cikgu. Yang ni cikgu akan jadi, ini huraian cikgu, ini adalah huraian untuk satu cikgu. So, sekarang ni cikgu ada yang ni. Ada lagi tak yang lain? Okey, yang ekonomi, katalah cikgu akan ambil ekonomi merosot. Cikgu akan ambil F2. So yang ni cikgu akan ambil H2, yang ni cikgu akan letakkan di bawah H2, yang ni pun cikgu letak dalam H2, yang ni pun cikgu letak H2. So cikgu dah ada satu inference kat situ. Okey, jadi kita nampak kita ada 2 sekarang. Kita ada fakta yang pertama, ini adalah fakta kita yang kedua. Jadi bila kita buat ayat nanti, kita buat jawapan kita yang lengkap, konflik perkauman merencatkan pembangunan sesebuah negara kerana semangat perpaduan tidak dapat diwujudkan. Full stop. Hal ini kerana setiap kaum mementingkan kaum masing-masing. Full stop. Dah jadi huraian kita. Okay, so kita dah ada huraian kat situ. Tambah lagi, kan, huraian lanjutan. Malah dia kata toleransi antara kaum juga sukar dibentuk. Yang ni akan jadi huraian lanjutan kita sekarang. Yang tadi jadi huraian, yang ni jadi huraian lanjutan kita. So kita boleh teruskan ataupun kalau kita kata toleransi sukar ataupun kita perpaduan ke antara kaum sukar dibentuk, kita nak selitkan contoh, kita boleh selitkan contoh kat sini. Tak ada masalah pun. Tapi kat sini tengok dah ada contoh dah seperti tadi tu. So kita pergi pula poin kita yang kedua. Selain itu, kita ekonomi negara juga akan merosot. Hal ini akan menyebabkan pendapatan negara akan terjejas. Kan? Seterusnya, pelabur tidak akan berminat untuk melabur di dalam negara kita. Malah ia turut akan menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan negara kita seperti dasar ekonomi ataupun dasar kebudayaan ke, terpulanglah kita nak bagi dasar apa kat situ. So bila kita dah bagi dah semua poin-poin kita, buatlah ayat kamu, asalkan ayat kamu mesti ayat yang lengkap. Kan? Lepas tu pula imej negara tercela ni, paling-paling tak kita akan kata kesimpulannya. Kan, perkara ini atau kita kata konflik perkauman ini secara tidak langsung akan menyebabkan imej negara kita akan tercela. So itu dia jawapan kita. Kan last kali kita letak kesimpulannya apa. So secara tak langsung kita dah buat jawapan kita secara holistik. Kita cari ini adalah secara analytical. Analytical dia ada F1, F2, F3, F4, F5 ni. Kan? Kalau cikgu makin cara analytical ni mesti ada, kalau 8 markah mesti ada 8 poin yang diterima. 8 poin yang diterima. So 8 markah lah. Kan? Kalau kita mencari 9 kat sini, 9 markah. Maksudnya kita ada maksimum 8 markah.
Kalau holistik ni mesti ada benda ni. Fakta, huraian, lanjutan, at least mesti ada contoh, mesti ada inference. Baru kamu boleh capai dapat 8 markah. Tak ada inference ataupun tak ada contoh, kamu automatik dapat hanya 4 markah saja. Walaupun huraian kamu lengkap. Huraian kamu lengkap macam ni, kamu buat cerita macam ni lah, senang cerita kan. Tapi kalau waktu tu dimakin secara holistik, so kamu hanya dapat 4 markah je, separuh je. Sebab apa? Tak ada contoh dengan tak ada inference. Sebab tu cikgu nasihatkan, untuk soalan kebat, kamu selitlah contoh dan juga inference ni. Selitkan contoh dengan inference tu. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam grup Telegram tu, ini adalah contoh untuk untuk inference. So kamu ambil lah stok, simpan stok tu untuk kamu letakkan sebagai inference. Tapi cikgu kata, cikgu bagi je stok tu sebagai inference, tapi stok tu sebenarnya boleh juga kita pakai untuk jawapan kita yang lain. Contoh perpaduan. Stok inference tu ada perpaduan, tapi tengok kat sini kita ada perpaduan. Kita boleh guna untuk perpaduan. Pendapatan negara terjejas kat ni. Sebab apa? Sebab soalan ni berbentuk negatif. Kan? Statement dia adalah negatif. Konflik perkauman merencanakan pembangunan sesebuah negara. Jadi jawapan kita bagi adalah semuanya jawapan yang membawa ke arah keburukan. Apa keburukan dia? Betul lah, semua orang pentingkan kaum dia sendiri. Perpaduan tak dapat diwujudkan, toleransi pun tak dapat dibentuk. Jangan sesekali kamu tukar kehendak soalan. Tiba-tiba kamu bawa macam ni. Jika konflik kaum diatasi, maka negara akan aman. Ekonomi negara akan maju. Jangan buat macam tu So kamu dah terbalikkan soalan kamu. Ingat, yang ni dia tanya tentang keburukan ataupun benda yang negatif. Jika konflik kaum ni kita kata berlaku. Sebab kat sini kita konflik kaum merencanakan pembangunan sesebuah negara. Merencanakan pembangunan ni kita kata macam terbantut lah habis cerita. Pembangunan negara kita ni terbantut. Kan? Kata bantut ni maksudnya jatuh lah. Pembangunan negara kita ni jatuh. So kita dia bagi satu statement macam tu. Beri ulasan anda. So macam mana konflik ni boleh mengakibatkan pembangunan negara kita terbantut ataupun jatuh. So kita bagilah jawapan-jawapan ini adalah jawapan-jawapan ni. So faham kat situ okey. Ya. Cikgu dia kan suruh beri alasan, kalau kita beri cara mencegah salah ke. Okey. Dia okey. Kalau soalan ni, kalau kita lihat kan, macam cikgu cakap dengan kamu, kalau kita nak faham kehendak soalan, kan kita nak faham kehendak soalan, dia akan ada dua je yang sebenarnya cikgu ajar, iaitu satu kita tengok kepada langkah, satu lagi kita tengok kepada kepentingan. Kalau statement soalan bentuk macam ni, dia bagi satu statement. Konflik perkauman merencanakan pembangunan sesebuah negara. Itu je. Itu statement dia. Kan? So dia kata konflik perkauman merencanakan pembangunan sebuah negara. Macam tu kata konflik perkauman ni, pembangunan negara ni akan terbantut. Bukan macam tu. Beri ulasan anda. Kita kena ulas tentang bagaimana konflik perkauman ni merencanakan pembangunan sesebuah negara. Kan, bila kita kata bagaimana konflik perkauman ni boleh merencanakan pembangunan sebuah negara, so kita kata dengan apa? Kita akan lihat setiap kaum akan mementingkan diri sendiri. Kalau kamu suruh bagi alasan, kita bagi cara mencegah ataupun langkah lah kiranya kan. Kalau langkah, kamu akan jadi macam salah. Kan? Sebab dia merencanakan pembangunan. Langkah nanti kamu akan jadi macam ni. Kita mesti menguatkan perpaduan negara kita. Contoh. Kan? So dia jadi salah dah. Dia tak ikut kehendak soalan. Kan? Mungkin kamu kata kita mesti mewujudkan kerjasama antara satu sama lain. Kan? Antara kaum contohnya. So kamu tak menjawab kehendak soalan. Kehendak soalan dia bagi satu statement. Beri ulasan anda. Kita ulas statement ni. Bila kita ulas statement ni, konflik perkauman merencanakan pembangunan sesebuah negara, maksudnya sebenarnya dah satu je. Kalau kamu boleh ni, kepentingan konflik perkauman ni dah boleh merencanakan pembangunan negara. Kalau kata kamu ambil kepentingan lah. So cikgu dah kata kelas sebelum ni. Kalau katalah kamu dah ambil, okey ni kepentingan ni. So cara kita nak fikir dia, kita akan fikir macam ni. Bagaimana konflik perkauman ni dapat merencanakan pembangunan sebuah negara. So bagaimana dia dapat merencanakan? Bagaimana dia dapat merencanakan? Maka kita lihat kat sini. Sebab apa? Sebab kaum ni kita lihat dia apa? Dia sentiasa pentingkan diri sendiri. Kan? Kemudian perpaduan ni tak wujud kat situ. Sebab tu dia merencanakan pembangunan.
So dia jadi macam tu. Kan? Okey. Jadi ni kita jangan letak langkah. Kalau kita letak langkah tu dia akan terpesong sikit jawapan kita. Jadi tapi kalau tak boleh nak hafal banyak boleh. Boleh hafal 2 je boleh kan cikgu? Boleh Haikal. Kan setiap poin-poin tu hafal lah berapa yang kamu boleh ingat. Kalau poin yang kat atas tadilah kalau bentuk fakta ke apa benda kan kamu boleh ingat. Kalau macam isu tadi tu sampai ada 7 isu. Kamu carilah berapa isu, 4 isu, at least dapat dalam 4 isu ke apa. Sebab kita simpan dia untuk stok kalau jawapan dia nak 8 markah. Kalau kata kamu ingat 4 isu, kamu ulas pula tentang 4 isu tersebut, kamu hurai tentang 4 isu tersebut, so kamu dah dapat dah 8 markah, maksudnya macam tu. Kalau 2 ni boleh, tapi kalau dia untuk soalan struktur lah. Kalau soalan struktur boleh lah, kalau kita ni dia mungkin nak 4 markah je, 2 hurai setiap satu. Takut nanti huraian kita tak ada modal nak hurai. Kan? Cikgu kalau letak pentadbiran negara akan goyah. Okey, pentadbiran negara akan goyah. Okey, boleh. Kalau kita kata ni pentadbir kalau kata untuk soalan ni lah, kalau katalah kamu kata pentadbiran negara akan goyah pun boleh. Kita boleh selitkan dekat F4 ni, dekat F5, F4 ni. Maksud menjejaskan pentadbiran dasar-dasar pembangunan negara. Akhirnya ini akan menyebabkan pentadbiran negara akan goyah contohnya. Boleh, kamu boleh masukkan jawapan tu kat sini. Tak ada masalah pun. Ingat kalau soalan kebat dia akan ikut logik akal kita. Kamu bagi je jawapan. Kamu jangan takut bagi jawapan kamu. Bagi je jawapan. Kalau nak 8 markah, kamu cari 8 poin kalau boleh. Kamu masukkan 8 poin kamu dekat situ. Supaya daripada poin kamu tak cukup tu kan. So kamu cukupkan poin tu. Dan cikgu nasihatkan kepada kamu, bila kamu dapat bulat, dapat buku kan. Katalah ini bulat yang kamu dapat, ini page pertama, ni page kedua contohnya. Kalau page pertama, katalah soalan kamu jawab soalan essay A kat sini kamu jawab. Mungkin dia 4 markah je. Kamu jawab mungkin dalam 5-6 baris je kan. Cikgu nasihatkan page yang kedua, kamu buatlah untuk soalan B buat kat sini. Walaupun pendek, walaupun A ni kamu tak tahu jawapan dia apa lagi, kamu terus je pergi pada B. Kamu tinggalkan ruang 01 ni, satu page tu, satu muka surat tu. Kan, lepas tu B. Lepas tu next je. Page yang berikutnya nanti kamu letaklah pula 5C kat sini. Kenapa cikgu suruh buat setiap page satu soalan? Sebab kita nak tambah ke nak apa nanti, kita ada ruang yang banyak kita nak tambah kat bawah dia ni. Kan? Kalau kamu satu A kat sini, B dah letak kat sini selang satu baris ke apa. Nanti nak tambah nak apa kan. Kamu malas nak fikir kat situ. Kan? Sebenarnya eloknya satu soalan, ceraian soalan tu satu muka surat. Dia bagi kat kamu nanti sangat banyak. Kita hanya perlukan kalau kalau kita jawab 3 soalan, bermaksud kita ada 9 ceraian. So bermaksud kita hanya perlukan 9 muka surat saja. Dia bagi dekat kita memang sangat banyak. Lebih daripada 9 muka surat. So cikgu nasihatkan kamu buat macam ni. Satu soalan essay, satu page. Soalan B, page yang berikutnya. So biarkan page tu kat situ. Page berikutnya macam tu. Supaya apa? Supaya senang kamu nak tambah jawapan kamu last minute ke apa. So kamu boleh top up je jawapan kamu kat situ. Okay, itu nasihat cikgu lah kalau untuk kamu nak jawab dari segi dari segi apa ni kita kata ni teknikalnya lah kalau kita nak jawab soalan nanti Okay, sebab kita hanya perlukan bukan dalam 9 page. Kalau jawapan kamu panjang sangat pun, tak pun kamu perlu, kita hanya jawab dalam 10 ataupun 11 page je, tak lebih daripada itu. Dan jangan lebih, kecuali kalau tulisan kamu tulisan besar. Kan besar-besar sangat sampai satu lane tu kamu hamba tulisan memang penuh A dia dekat situ kan. Itu lain cerita lah kan. Mungkin kamu akan pakai lebih kurang satu muka surat lebih. Okey, jadi itu ini untuk soalan ni. So kita lihat pula yang berikutnya mengenai perpaduan teras kejayaan berdasarkan hari tema kebangsaan di atas. Beri pendapat anda dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini. So dia nak apa pendapat kita dalam konteks kita pada hari ini, kita kena tengok kat sini lah. Iaitu perpaduan teras kejayaan. Soalan ni tentang perpaduan lah. So apa kita nak bagi kat sini? Perpaduan teras kejayaan. Jadi cuba nak tanya, kita nak bagi langkah ke kita nak bagi kepentingan kat sini?
Boleh bagi jawapan. Nak bagi 4 langkah ke kepentingan ataupun boleh cakap je, boleh bagi jawapan je. Boleh bersuara je. Ya, kepentingan. Kan, ini kita nampak kan soalan ni, maksudnya kepentingan apa? Kepentingan perpaduan. So, apa kepentingan perpaduan? Maka jawapan kat sini akan dapat wujudkan masyarakat yang harmoni. Kan? Kurangkan isu perkauman ataupun resis. Kemudian masyarakat harmoni dapat membantu negara untuk mencapai aspirasi negara. Okey, mencapai aspirasi negara. Okey. Ya, kalau kat sini kita dah ada dengan perkataan harmoni kat sini kan, kita dah dapat harmoni jawapan kat sini. Masyarakat yang harmoni dapat membantu kerajaan mencapai aspirasi negara. Kita akan ambil kat sini. Mencapai aspirasi negara. Dekat harmoni ni nanti dia akan jadi, kita akan letak macam ni. Ulangan. Bermaksud berlaku ulangan untuk ke atas. Maksudnya dia tak dapat markah dalam harmoni tu. Kan? So sebab cikgu risau yang ni lah, cikgu risau kadang-kadang bila kita buat huraian tu, kadang-kadang kita buat macam ni, mewujudkan masyarakat yang harmoni kan, mengurangkan isu perkauman. Lepas tu nanti kamu kata lagi mengurangkan isu perkauman ini akan mengukuhkan lagi masyarakat yang harmoni. So kamu ulang lagi benda tu, maksudnya itu akan berlaku ulangan. Tapi H2 ni kita lihat, masyarakat harmoni ni dapat membantu kerajaan untuk mencapai aspirasi negara. Jadi perpaduan, kepentingan perpaduan, aspirasi negara tercapai. Kan? Seperti contoh dia bagi kat sini transformasi ejaan transformasi nasional. Kan? Okey. Kemudian seluruh masyarakat bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Okey, perpaduan, kepentingan perpaduan. Maksudnya kedaulatan negara dapat dipertahankan. Kan? So kita akan ambil kat sini yang ni dia bagi contoh transformasi nasional. Kemudian dapat mempertahankan kedaulatan negara dan influence dia kata akan menyumbang kepada negara yang aman dan dihormati di peringkat antarabangsa. So nampak tak? Ini contoh jawapan yang bagus. Sebab dia ada untuk 4 markah kat sini. Kita lihat kalau cikgu letak kat sini, dia ada fakta dia ada huraian dia kat sini. Dan kemudian dia ada kat sini huraian lanjutan dia. Ni huraian lanjutan dia. Dia ada contoh kat sini. Dia ada huraian lanjutan lagi kat sini. Dan dia ada kat sini adalah inference. Ini cantik. Ini soalan berbentuk holistik yang sangat cantik. Kamu boleh jadikan ni sebagai contoh. Bila kita nak menjawab soalan berbentuk macam ni, inilah dia soalan dia. Kan? Kalau kita keluar point pun, kepentingan perpaduan, cikgu just nak tunjuk. Kalau katalah kita guna analytical macam point yang kita pakai tadi kan. Okay, kita akan kata kepentingan perpaduan melahirkan masyarakat yang harmoni. Sama juga. Kita kepentingan perpaduan akan dapat mengurangkan isu perkauman ataupun resis, F2 kita. Kemudian akan dapat mencapai aspirasi negara, F3 kita. Kan contoh dia bagi yang ni kita mempertahankan kedaulatan negara, kita bagi yang ni menyebabkan negara kita nanti akan aman. Ini cikgu nampak ada 2 jawapan. Satu, negara kita aman, satu lagi negara kita dihormati. Kan ini boleh jadi F6 kita. Jadi F5 kita ambil dekat aman, F6 kita ambil dekat dihormati. Dihormati ni lebih kurang kalau dalam kata yang lain macam kita tadi, image negara akan dapat meningkatkan image negara kita. Kan? So kalau kita kata dapat macam stok inference kita yang sebelum ni cikgu bagi kan, meningkatkan image negara. So kita meningkatkan image negara kita. So sama juga. Kan? Cuma bila kita buat jawapan kita lihatlah kalau kita buat jawapan macam mana. Pendapat saya dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini ialah kan kita kata perpaduan teras kejayaan akan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Hal ini kerana ia dapat mengurangkan isu perkauman ataupun resis. Kalau kita sebut isu perkauman pun dah cukup. Kan malah masyarakat yang harmoni dapat membantu kerajaan untuk mencapai aspirasi negara. Nampak tak cikgu guna? Yang ni fakta. Ayat yang kedua cikgu kata hal ini. Kemudian kita guna yang ni malah guna penanda wacana malah akan kemudian contoh ni contoh. Biasanya kita ada contoh, mungkin kita letak ni sebagai contoh kita, mungkin kita jadikan ni F4 kita. Kadang-kadang kalau contoh ni bila kita letak F1, F2 kita cari point-point ni kita tak nampak contoh lagi. Jadi contoh kita boleh selitlah kat mana-mana.
yang kita boleh selit kan. Kalau kita kata mengurangkan isu perkauman ataupun resis seperti apa? Seperti setiap kaum kita kata mementingkan kaum masing-masing. Itu pun kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Kalau kita nak jadikan contoh dia untuk H1 tadi. Yang poin kita yang kedua ni kita nak jadikan contoh pun boleh. Kan? Kita boleh selit contoh yang cikgu bagi tadi. Kemudian kita katakan seterusnya seluruh masyarakat bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kan? So kesimpulannya, itu itulah. Kan? Dengan perpaduan ini akan dapat menyumbang kepada negara yang aman dan harmoni dan dihormati di peringkat antarabangsa. Kan? Ataupun kita kata dan meningkatkan imej negara kita di peringkat antarabangsa. So boleh juga. Jadi itu antara jawapan dia. Ini bagi cikgu ini adalah jawapan yang baguslah yang kita boleh nampak. Ini fakta dia, cara dia, okey kita nampak huraian dia, huraian lanjutan dia ada, contoh dia ada, inferen dia ada, ni semua ada. Kalau kamu nak buat ikut cara holistik, cikgu nasihatkan kepada kamu. Kalau empat markah, kalau secara holistik, make sure kamu boleh bagi dari segi fakta, huraian lanjutan sampai dekat inferen mesti at least ada 4. At least ada 4. Kan? Kalau kita dapat contoh kita akan dapat 5 lah. At least ada 4. So kalau 4 maksudnya kat sini ada 1, ni 1, ini 1 yang kedua. Kemudian yang ketiga dia ada yang ketiga dah. Kalau katalah dia terus pergi yang keempat, inferen dia letak yang keempat pun at least tak apa. At least sekurang-kurangnya mesti ada 4. Tapi cikgu nasihat kalau kita tahu lagi, kita tambah lagi jawapan kita, extrakan dia jadi 1 lagi. Dan jangan lupa selit contoh. Tu je dia. Ini adalah untuk soalan yang berkaitan dengan soalan kebat lah. Kemudian cadangkan langkah untuk mengelakkan berlakunya rusuhan. Jadi kalau langkah untuk elak daripada berlakunya rusuhan, so kita menampak kat situ kan, perintah darurat, kita buat isytiharkan perintah darurat, perintah berkurung. Kan? Jadi apa lagi? Peranan golongan pemerintah dan juga sokongan daripada rakyat. So langkah untuk elakkan berlaku rusuhan. Kemudian penggubalan dasar sosial yang lebih baik, jaga kebajikan rakyat, pentingkan perpaduan, kita cari penyelesaian melalui meja rundingan dan elakkan tindakan kekerasan ataupun bersenjata. Ini langkah. So langkah bagi cikgu kita fikirlah ikut logik akal kita bagaimana kita nak elakkan daripada berlaku rusuhan. So itulah jawapan dia. Okey, apa kesan terhadap sebuah negara sekiranya rusuhan berlaku tidak dapat dikawal? Jadi soalan ni kalau kita lihat, soalan ni sekiranya rusuhan ni tak dapat dikawal. So apa kesan kepada sebuah negara? So soalan ni kita akan membawa kepada apa? Keburukan lah. Dan sebab apa? Sebab sekiranya rusuhan ni berlaku tak dapat dikawal, apa kesan dia kepada negara kita? Kan? So ingat, jangan kata-kata pula jika rusuhan dapat dikawal maka negara akan aman lah, apa benda pok-pok akan bagi macam tu. Kan? So ini keburukan. Jadi dia akan membawa kepada jawapan kita adalah benda-benda jawapan kita negatif. Sebab tu kat sini dia bagi menjejaskan ketidakstabilan politik ekonomi sosial. Kan? Keadaan huru-hara, berlaku pergaduhan. Kan? Kemudian keselamatan, menjejaskan keselamatan. Kemudian menakutkan pelabur asing, pelabur luar dan juga pelancong. Kemudian membuka ruang kesempatan kepada pihak asing campur tangan dalam urusan politik negara kita dan memudahkan penjajahan kuasa asing. Contoh ni kesan dia. Kan? So kalau kata yang ni lah, kalau kita nak jadikan dia macam yang jawapan kita yang cikgu kata jawapan yang bagus tadi tu kan. Okey, apa yang kita nak letak kat sini? Contoh yang ni mungkin kita boleh jadikan dia sebagai fakta kita. Contoh ini sebagai fakta kita. Kan, suasana akan huru-hara, ini akan jadi huraian kita. Kan, berlakunya pergaduhan yang akan menyebabkan kecederaan. Okey, ini akan jadi huraian lanjutan kita. Kan, menjejaskan keselamatan negeri. Kan, ini sebenarnya kita secara tak langsung sebenarnya kita boleh jadikan dia juga sebagai influence kita sebenarnya dari segi ketidakstabilan yang berlaku, huru-hara yang berlaku, pergaduhan yang berlaku akan menjejaskan keselamatan dalam negeri kita. Katalah kamu nak tolak dia sebagai influence, tolaklah dia sebagai influence dia.
Kesimpulannya, ia akan dapat menjejaskan keselamatan dalam negeri. Okey, kalau kita sebut tadi berlakunya pergaduh yang mungkin akan menyebabkan kecederaan. Dekat sini kita tahu pergaduhan antara kaum kan. Jadi kita buat seperti ataupun contohnya. Kita buat ayat yang baru. Contohnya rusuhan kaum. Contohlah kalau kita katalah berlakunya rusuhan kaum. Kan, berlakunya rusuhan kaum. So secara tak langsung kita dah selit contoh kat situ. Kan. So selain pada itu kita nak tambah lagi kan. So tambah lagi. Selain itu kita kata kita kata apa lagi yang menakutkan pelabur asing dengan pelancong luar tu pun kita boleh selitkan juga di poin yang dekat atas tadi. Sebelum kita letak menjejaskan keselamatan dalam negeri tu. Kan. So yang ni kita boleh jadi joinkan dia juga sebagai dekat atas sebelum kita masukkan dia kita tulis inference kat situ. Lepas tu baru kita selain itu kita kata sekiranya rusuhan ini berlaku tidak terkawal, ia akan membuka ruang kepada kuasa asing untuk campur tangan dalam politik negara. Hal ini akan memudahkan penjajahan kuasa asing dalam negara kita dan seterusnya ataupun kesimpulannya kedaulatan negara kita akan terjejas. Contoh inference kita ambillah kedaulatan negara terjejas. Kedaulatan negara terjejas. Contohnya itu So ini kita boleh jadikan dia tambahan kat sini sebagai inference kita. Tapi jawapan ni sebenarnya dah cukup dah pun untuk kamu nak dapat 3 markah. Kalau kamu stay dengan jawapan asal lah. Cikgu just tambah baik je. Skema ni kalau kita nak jadikan dia dalam bentuk holistik. Kan inilah dia. So kalau macam ni kalau kamu guna point yang ada, yang sedia ada pun dah okey dah. Cuma kat sini selitlah contoh kat situ. Contoh dia apa? Kan? Kalau kita kata menakutkan pelabur asing tu untuk kita nak jadikan dia sebagai contoh pun boleh. Kalau kita kata kat sini berlaku, mungkin kita kata keadaan akan menjadi huru-hara dan menjejaskan keamanan. Okey, keadaan huru-hara dan menjejaskan keamanan pun sebenarnya kita mungkin boleh pecahkan dia kepada 2 poin kat situ. Kan? Kemudian mungkin kita akan ambil kat sini contohnya. Daripada huru-hara kan dengan keamanan kan. Contohnya hal ini akan menakutkan pelabur asing dan juga pelancong luar yang datang ke negara kita. So kita boleh jadikan pelabur asing tu, menakutkan pelabur asing tu sebagai contoh pun boleh ikut kepada kesesuaian kita. Terpulang kita letakkan dia sebagai apa. Cuma kalau boleh dalam jawapan kita jermakan, kita nampak ini fakta kita, ini huraian kita, ini huraian lanjutan kita, ada contoh dan juga ada inference. Kan inference kita nak jermakan dia, kita letaklah kesimpulannya. Kan macam tu. Kalau contoh tu kita letaklah selitlah seperti ataupun contohnya apa. Di dalam poin-poin yang kita dah cari dah tu. So cara tak langsung itulah dia. Kan. Okey. Jadi ini untuk tu kita terus tengok perpaduan penting kepada negara kita dan penduduk berbilang kaum. Kenapa perpaduan penting? Maksudnya tadi kepentingan perpaduan. Jawapan dia sama macam tadi lah. Kan? Yang mana jawapan tadi? Ni, kepentingan perpaduan, kita ambil jawapan kat sini kan. Okey, jawapan dia ni sama. Kalau kamu bagi jawapan ni sama dengan jawapan kat sini, kamu combinekan kedua-dua ni, ini juga menjadi jawapan yang betul. Kenapa perpaduan ni penting? Untuk kukuhkan kerjasama. Kenapa? Untuk kestabilan politik dan sosial. Untuk makmurkan ekonomi, jadi contoh kepada negara luar, mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Negara akan maju dan makmur, dihormati dan disegani oleh negara lain. Kepentingan perpaduan. Jadi stok jawapan tentang kepentingan perpaduan ni kamu kena ambil tahu. Ingatlah contoh pula apa contoh perpaduan yang kita nak selitkan kat situ. Kalau inference ni biasanya ambil je lah imej negara akan dapat meningkatkan imej negara. Ataupun F7 tu lah dihormati dan disegani. Ataupun F6 tu pun sebenarnya boleh dijadikan sebagai inference kita juga. Kan kesimpulannya negara akan maju dan makmur. Itu pun boleh jadi sebagai inference kita. Okey, yang ni kita tak pergi detail lah sebab kita dah bincang. Okey, rakyat memainkan peranan penting dalam mengekalkan perpaduan kaum. Beri pendapat anda. Kan rakyat memainkan peranan penting untuk mengekalkan perpaduan kaum. Beri pendapat anda. So kalau kat sini kita lihat
apa dia? Rakyat memainkan peranan penting. Peranan penting. So peranan rakyat untuk kekalkan perpaduan bagi pendapat kita. So apa peranan rakyatnya? So yang ni kalau kita lihat dia pergi kepada langkah lah. Kita akan lihat gunalah bahasa kebangsaan. Hayati prinsip rukun negara. Kemudian kita hormati agama lain, kita hormati budaya lain, kita saling berkongsilah toleransi dan saling hormat menghormati. Biasanya toleransi lain, hormat menghormati pun dia akan bagi dapat jawapan yang lain. Kalau kamu buat jawapan nanti, kan, kamu biasa yang ni kamu boleh asingkan dia. Kan, maksudnya semangat kita mengamalkan semangat perkongsian dengan kaum yang lain. Kita mestilah bertoleransi antara satu sama lain. Toleransi kita tolak ansur dengan agama lain ke apa, macam contoh kata kalau azan berkumandang, kaum lain tak adalah bising apa benda pun kan, mungkin dia ingat oh ini jam pendera dia kalau azan subuh ke apa kan, dia boleh berbangun untuk nak pergi kerja sebagainya, untuk nak pergi sekolah sebagainya kan. Kemudian saling hormat menghormati, menghormati apa agama lain, contohnya kita hormati perayaan agama lain, tak ada dah kita condemn perayaan agama orang tu kan. So kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kemudian melibatkan diri dalam program kemasyarakatan, kita libatkan diri dalam program kemasyarakatan kat sini ya. Okey, melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang banyak memupuk kerjasama. Okey, kalau kat sini kita lihat dia tak ada contoh, betul tak? So kita boleh silakan contoh. Kalau program kemasyarakatan, apa contoh dia? Contoh dia mungkin kita akan letak dia sebagai mungkin kita akan bagi macam gotong royong. Seperti aktiviti gotong royong. So secara tak langsung kita dah ada dah contoh program kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong. Bagi memupuk semangat kerjasama antara kaum. Contohnya macam tu kita boleh bagi kat situ. Kita boleh bagi macam tu. Kan? Okey, jadi keseluruhan dia kalau kita kata inferen dia kat sini. Kan apa inferen dia kat sini? So kita mungkin kata akan membawa kepada keamanan negara ataupun kedaulatan negara. Yang stock influence cikgu bagilah. So letakkanlah kat situ. So ini antara dia jawapan yang kamu boleh selitkan untuk sini. Okay. 4 Untuk kebat ni kalau boleh skor betul-betul tau. Sebab dalam kebat sebenarnya kamu dah boleh lulus dah pun. Dalam 40 markah dah boleh berada dalam kebat sebenarnya. Kan? Kamu dah boleh dapat 40 markah dah. Dengan fakta-fakta yang kamu kuasai, kalau yang kamu boleh jawab ke apa, kan, paling-paling tak sebenarnya kalau kamu daripada fakta kau dapat dalam 30 markah ke daripada situ pun, kamu dah boleh capai dah 70 markah dah dekat situ. Kan, okey. Jadi itu untuk bab 6. So ada nak tanya cikgu tentang bab 6, so malam ni cikgu buat tentang bab 6. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, jadi terima kasih semua atas kehadiran. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat Raya. Oh, selamat raya. Bulan puasa. Bulan kamu juga.